Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kursus umrah yang dianjurkan oleh bin Suria, khasnya untuk jemaah iktikaf pada bulan Ramadan ini yang akan bertolak insya-Allah akan terbang pada hari Jumaat ini 8 Mac 2024 insya-Allah. Dan umumnya kepada jemaah di luar sana yang ingin mengulang kaji berkenaan dengan kursus-kursus umrah kita dan juga dapat mengikuti perkembangan terkini bin Suria Travel Sdn Bhd. Baik, nama saya Azmi bin Suria. Saya merupakan pengarah bin Suria Travel. Bersama saya ialah Al-Fadil Ustaz Jaafar bin Talib, kita punya ketua mutawif dan GM kita operation di Mekah dan Madinah. Jadi selepas pada ini kita akan terus bersama dengan Ustaz untuk meneruskan kursus umrah ringkas, kursus umrah ringkas dan taklimat berkenaan dengan pergerakan jemaah kita yang akan terbang selama 45 hari, ada yang 35 hari, tapi kebanyakannya adalah 45 hari insya-Allah. Secara totalnya ialah 46 hari 46 hari berada di Mekah dan juga Madinah. Dan istimewanya pada kali ini jemaah yang diterbangkan kita akan bawa ke Taif dahulu. Kita akan singgah di Taif dahulu supaya memudahkan pergerakan mereka sebelum menuju ke Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ataupun belum Ramadan? Belum Ramadan mungkin 1-2 hari sebelum Ramadan. Dan insya-Allah kita akan buat ulangan umrah pada bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala. Barang siapa yang mengerjakan umrah pada bulan Ramadan adalah mendapat pahala seperti haji. Dalam riwayat lain pahala seperti haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pembuka kata daripada saya, dan seterusnya kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jaafar yang baru sahaja menerima watikah. Sebab dia sibuk terlalu banyak lama di Mekah dan Madinah, akhirnya dia balik di Malaysia dan dapat watikah. Nanti jangan lupa bagi kita untuk kita tauliah mengajar di wilayah persekutuan dan seterusnya di negeri-negeri lain insya-Allah lah, kemudian lepas ni negeri-negeri lain, supaya kita dapat membuat lebih banyak kursus umrah di masjid dan surau-surau dan di sekitar wilayah persekutuan dan di seluruh Malaysia insya-Allah. Jadi tanpa berlengah masa, pembuka kata saya teruskan kepada Al-Fadil Ustaz Jaafar, dan kepada mana-mana jemaah yang ingin bertanya boleh terus bertanya melalui boleh mesej di dalam kita punya Google Chat ataupun melalui FB Live. FB Live juga ada, boleh bertanya dari directly melalui FB Live. Dan jika ada yang ingin bertanya soalan secara verbal, secara terus pun juga dibenarkan. Cuma yang verbal tu mungkin di akhir sesi nanti. Di tengah-tengah pembentangan mungkin melalui secara tulisan secara text message kepada kami, dan kami akan bertanyakan soalan kepada Ustaz supaya mungkin ada penerangan lebih lanjut yang diperlukan. Jadi itu saja, kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kursus umrah ini. Tafadhal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita hari ini dapat bertemu
lagi dalam sesi insya-Allah khusus umrah khas untuk jemaah-jemaah iktikaf Ramadan. Dan sebelum saya mula, kita bagi salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang hadir, kalau boleh saya ingin tahulah macam mana keadaan sana, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengatakan bahawa wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, bukan setakat kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah wa qul alhamdulillah, katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Maknanya alhamdulillah, perkataan ini syukur adalah suatu benda yang mana kita sekarang ni sangat jauh. Contohnya kalau kita kena musibah, senang kita bab sabar kan. Contoh kalau kita kena aksiden ataupun sesuatu musibah, memang insya-Allah orang beriman disentiasa bersabar. Tapi kalau dapat nikmat, apakah kita telah dapat menyebut dengan perkataan alhamdulillah? Itu sangat penting kepada kita untuk memikirkan adakah kita telah banyak dengan nikmat yang Allah bagi ni kita telah sebut. Dan Allah Subhanahu wa taala wasalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan Allah memberi salam kepada hamba yang mana Allah pilih. Ini tadi saya kata kita pilih tadi, Allahu khairun amma yushrikun.
adakah Allah sebaiknya ataupun yang apa yang kamu syirikkan. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Allah Subhanahu wa taala kata, ingat, setiap benda baik ini Allah yang pilih. Jadi wassalamun maknanya Allah memberi salam kepada orang yang mana Allah pilih ini. Moga-moga kita untuk pergi ke Baitullah ini adalah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita semua ni bukan kerana kita punya duit ataupun harta kita Allah SWT pilih, bukan. Kadang-kadang kalau kita tengok harta ni, kawan kita, jiran kita ataupun keluarga kita yang berada duit, maknanya mereka yang ada duit ni lebih ramai daripada kita. Dan mereka ni kalau kita tengok kemampuan pada mereka pun ramai lagi. Tapi soalannya, kenapa Allah pilih kita? Seterusnya. Dan kalau kita tengok juga peluang ataupun masa yang ada, kesihatan, masa, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni. Kalau kita tengok orang lain ramai lagi ada masa kosongnya dan juga kesihatannya lebih baik daripada kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita? Bukan kerana kesihatan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, dan bukan kerana masa. Tadi saya ulang dah, maknanya benda bukan masa kita, maknanya kita masa lapang, tengok beza. Orang lain pun masih banyak cutinya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, ini yang saya nak tekankan, bahawa ingatlah, kalau kita ke Mekah ataupun umrah ini bukan tujuan kita untuk melancong, tetapi adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada rasa ta'abbudiyan, kena ada rasa bahawa kita betul-betul untuk pergi ke Mekah ini bukan hanyalah sesuatu ibadah yang mana kita datang sebab apa, tengok ramai orang datang Mekah sekarang ni, buat apa? Mereka nak pergi melancong sana, nak pergi tengok sana, nak tengok. Ya, memanglah asal umrah ni adalah ziarah, iaitu untuk kita mengenal bagaimana keadaan Mekah. Tetapi walau bagaimanapun kita kena ada rasa bahawa ta'abbudiyan, kita datang itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, ini adalah tanah haram yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan tempat-tempat suci ini bukannya pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang nak datang ke sana pun Allah memilih dia. Jadi kita kena ada rasa bahawa ini pilihan Allah. Apabila pilihan Allah, kita kena buat sepenuh-penuhnya dan semaksimum yang mana kita boleh buat untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, untuk apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni, bukannya kita boleh buat sembrono semua sekali, tidak. Tapi ingatlah, semua benda pasti dengan ilmu, dan mana kita kena tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang kita perlu tinggalkan. InsyaAllah insyaAllah. Okey, apabila kita kata nak datang sana, apabila kita nak masuk satu tempat yang suci ini, dia mesti ada satu tata tertibnya. Begitu jugalah kalau kita nak pergi masjid dan sebagainya. Oleh sebab itu, ini insya-Allah kita akan pergi ke Masjidil Haram untuk ziarah Masjidil Haram, kita kena buat umrah. Jadi kelebihan umrah ini pertama sekali adalah, sebelum kita masuk ni, apabila kita dapat peluang tu, jangan kita lupa. Maknanya jangan lepaskan peluang. Apabila kita kata jangan lepaskan peluang, bila kita dapat ni, buatlah sesuatu, jangan merugikan. Maksudnya Allah SWT dah pilih kita. Apabila pilih kita, kita kena pergi sana dengan ada perasaan bahawa ini tetamu Allah. Apabila tetamu Allah, buatlah sesuatu, jangan sampai dia merugikan kita. Maksudnya kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang benda wajib atau benda sunat yang Masya Allah, tapi dalam perjalanan ataupun dalam kita nak buat tu, memang niat kita baik, tapi cara kita nak buat benda yang baik itu jangan kita merugikan. Maksudnya jangan kita nak buat tu, contohlah nak cium hajar aswad apa semua, tapi boleh
cium Hajar Aswad tak ada masalah, tapi dalam masa sama nak cium Hajar Aswad, kita berebut dengan orang dalam keadaan begitu, telah merugikan pahala sunat kita. Sebab kita benda tu benda haram kerana kita telah menyakiti orang-orang Muslim yang lain. Okay? Dan kadang-kadang amalan kita nak buat macam-macam kita kat sana Mekah ni, Masya Allah. Kita sampai tempat yang berkat apa semua, kita nak buat, iaitu nak buat apa? Nak buat solat, nak buat sedekah, nak buat umrah, nak buat tawaf, nak buat baca Quran, macam-macam. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang amalan itu kita nampak simple, dan amalan seorang lagi nampak macam besar. Kita kena fikir bahawa jangan fikir banyak amalan atau sedikit amalan itu yang diukur untuk dapat pahala lebih, tidak. Tapi biarlah sedikit asalkan tepat. Maknanya benda tu nampak kecil, tapi yang paling penting adalah tepat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tepat apa dia? Iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Ar-Rahman. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara yang buat umrah terbaik, cara duduk di Masjidil Haram yang terbaik, dan cara kita beradab di Masjidil Haram. Kita kena ambil yang ini dan pastikan panduan kita sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah barulah dapat umrah yang mabrur, insya-Allah fa insya-Allah. Okey. Dan umrah yang mabrur okey. Pertama sekali, apabila kita tahu umrah yang mabrur ni, kelebihan dia lah. Kelebihan umrah ini pertama sekali adalah Nabi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Sesungguhnya umrah kepada umrah satu lagi, Allah akan ampun di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur adalah tidak ada balasan kecuali syurga. Okey. Jadi nak cerita bahawa umrah dengan umrah adalah satu dapat pengampunan dosa. Jadi kalau kita contohlah datang daripada tahun 2014, tiba-tiba kita datang 2024, bermakna di antara 2014 hingga 2024, Allah akan ampun segala dosa kecil, insya-Allah fa insya-Allah. Okey. Dan kelebihan seterusnya adalah menghilang kefakiran. Ni. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bain al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kayru khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddah wa laysa lil-hajj mabrur thawab ila al-jannah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah kita mencari tabi'u bain al-hajj wal umrah. Maknanya sentiasa kita cari masa untuk buat haji ataupun buat umrah, sesungguhnya dia adalah menghapuskan fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub. Sesungguhnya dia akan menghapuskan kefakiran. Dosa biasa kita tahulah, benda kita kalau buat sesuatu benda kebaikan kepada Allah Taala akan menghapuskan dosa, tapi kefakiran. Dan Allah SWT, Nabi SAW kata seperti kair, maknanya bakarnya besi itu, benda-benda debu-debu besi ataupun debu-debu yang melekat selain pada emas tu dan juga dengan perak akan hilang apabila kita bakar benda tu. Maksudnya macam mana? Yang saya boleh bagi analogi sekarang ni, ramailah saya punya jemaah sebelum ini, dulunya nak datang seorang, Masya Allah, kumpul duit, letak duit, bawa bantal apa semua. Tapi apabila dah dapat pergi sekali, datang kali kedua, dia boleh bawa dia dan family-nya. Itu biasa. Yang ada yang lebih hebat lagi apa? Yang datang dahulunya berdua nak buat suami isteri, Masya Allah, dapat duit susah apa semua, tapi dapat datang, Alhamdulillah, selesai umrah dan sebagainya. Tiba-tiba apabila datang musim haji dengan package yang mahal tu, Masya Allah, dapat datang. Daripada mana duit tu kita jangan tanya. Tapi Masya Allah, inilah tanda salah satu Allah menghapuskan kefakiran. Begitu jugalah apa benda yang biasanya lepas datang ke Mekah, terus kita akan dapat projek baru. Tapi ingat,
bukan matlamat kita untuk menjadi kaya selepas balik umrah, bukan. Tapi ingatlah, matlamat utama adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan, salah satu kelebihan daripada orang yang betul-betul membuat umrah mabrur. Sebenarnya dan balasan syurga lah. Tidak ada sesuatu amalan ini, ialah kalau kita tengok puasa pun Allah Subhanahu wa taala kata kalaulah kita sedekah ada pahalanya, dapat bayar 10, dapat 10, lepas tu lama-lama jadi 700, macam-macam. Tapi contohnya sabar pun Allah kata bahawa aku akan bagi pahalanya. Dan begitu juga dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya ana ajzi'u bihi, maknanya aku akan bagi pahala puasa ni, maknanya terlalu dia jaga ni, maknanya kadar dia unlimited. Senang kita kata contohnya macam internet lah, unlimited. Begitu jugalah dengan umrah mabrur ni, kita kena bayang syurga Allah, maknanya segala nikmat itu melangkaui apa yang ada di bumi ini. Okay, insya-Allah. Ini insya-Allah salah satu kelebihan yang mana semoga jemaah kita yang beriktikaf ini ingatlah. Fa in kana Ramadan i'tamari fihi fa inna umrah fi Ramadan hajjah. Ini riwayat Bukhari mengatakan cuma sekiranya kamu apabila kamu sempat dengan Ramadan, kamu buatlah umrah pada Ramadan, sesungguhnya pahala umrah pada Ramadan seperti haji. Satu riwayat lagi seperti haji bersamaku. Jadi nak ceritanya umrah pada Ramadan ini sangatlah penting, yang mana kita tengok kalau di Tanah Arab apa semua, mereka bulan lain kurang, tapi bulan Ramadan mereka bersungguh untuk buat umrah. Pertama sekali ialah itu pahalanya, tapi keadaan umrah Ramadan ini dia sangat mencabarlah. Sama, maknanya cabaran tu tak sama dengan haji, tapi nak mirip. Kerana apa? Pertama, orang terlalu ramai. Kedua, keadaan kita sendiri itu dalam keadaan puasa, yang mana tak boleh makan, tak boleh minum, kekuatan, dan memerlukan pada kekuatan tenaga yang lebih untuk kita membuat Ramadan pada umrah pada bulan Ramadan ni. Jadi dalam kesukaran inilah, sebab itulah ulama telah mengatakan al-jaza atau al-ajru biqadar masyaqqatiha, maknanya kelebihan ataupun pahala ni Allah Subhanahu wa taala suka melihat bagaimana qadar masyaqqah, bagaimana dia nak dapatkan masyaqqah, maknanya kesusahan untuk mendapat menyelesaikan ibadah tu. Bukan kita kena cari buat sesuatu ibadah tu dengan kesukaran, tidak. Kita kena cari yang paling terbaik, tapi kadang-kadang untuk menyempurnakan kita punya ibadah itu dalam keadaan kesukaran. Contoh biasa saya bagi adalah kita baca Quran di Malaysia. Yalah, alhamdulillah senanglah. Tapi kalau kita baca Quran di Palestin, sangat sukar untuk kita habiskan, dan kita mengharapkan pada bulan Ramadan ini kita dapatlah habis Al-Quran dengan paling kurang 1 khatam, insya-Allah. Jadi itulah dia perumpamaan bagaimana sesuatu ibadah ini bukan senang untuk kita dapat, dan bukan kita mencari kesusahan, tapi apabila kita nak buat sesuatu ibadah tu dengan kesukaran, Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan dia. Lagi-lagi macam kita ni yang sebagai jemaah umrah iktikaf ini, dia akan masuk dengan dalam keadaan travel, nak buat kali pertama umrah ni, Allah, dengan keadaan maknanya kena jaga, first time datang pula, lepas tu dah lah first time, lepas tu Ramadan pula. Jadi sesuatu cabaran yang mana memerlukan pada fizikal dan mental yang sangat tinggi lah. Okey. Jadi tadi kita tahu bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, kita kena buat terbaik. Jadi untuk itu kita kena tahu apa itu umrah. Apa itu umrah? Jadi apabila kita tanya apa itu umrah, pertama sekali pentadfiran ta'arif umrah ini adalah maknanya meramaikan. Kita ringkaskan, iaitu maknanya adalah meramaikan di mana? Meramaikan di Baitillah, di Masjidil Haram ataupun di Kaabah itu, dan mengagungkan dia, dan untuk menyelesaikan
beberapa rukun ibadah, iaitu bertawaf, sa'i dan tahallul sebagainya. Itulah dinamakan umrah. Okey. Kalau tengok pada slide kita, inilah dia perjalanan umrah kita. Biasanya kalau kita berada di Malaysia, kalau nak masuk miqat Qarnul Manazil, kita akan berihram di Kira A lagi. Kira A lagi kita pakai ihram, bukan berniat. Kita pakai ihram dulu, kita pakai ihram dan sebagainya. Dan apabila kita siap, kita dah prepare untuk kita terbang ke Mekah. Dan macam biasalah, memerlukan prosedur pasport dan sebagainya lah. Okey. Apabila sampai, kita akan bertemu dipanggil checkpoint ataupun point-point yang mana tempat kita kena lalu, yang mana di sana adalah tempat yang kita kena niat dan berihram di tempat miqat. Nama bahasa Arab panggil miqat. Okey. Miqat ni, tempat kita niat ni, ada 5 lah tempat miqat ni, ada 5. Jadi apabila kita masuk ke miqat ini, kita tidak boleh niat sebelum miqat dan selepas miqat. Kita kena betul-betul niat di miqat itu, ya, sekadar mampulah, maknanya sekadar mampu. Dan kita tidak boleh maknanya dah pakai ihram daripada awal kita niat, tak boleh. Kita kena niat dia betul-betul di miqat. Okey. Yang kedua, di miqat itu kita kena pakai ihram, dan masa itulah bermulanya kita kena jaga pantang larang. Okey, pantang larang. Okey. Dan kita tengok slide kita ni ada 5. Okey. Miqat tadi. Dan sekarang ini untuk pakaian ihram, pertama sekali untuk orang lelaki 2 lah. 2 helai sahaja pakaiannya. Pertama dia panggil ridak, iaitu pakaian atas, dan bawah dia panggil izar. Ini bahasa Arab, maknanya pakai kain bawah dia panggil izar, dan memakai slipper. Maksudnya slipper ni tak semestinya slipper macam dalam gambar. Yang pentingnya nampak jari depan. Ini khas untuk orang lelaki, jari depan dan juga buku lali belakang. Okey. Okey. Ini adalah pakaian ihram bagi orang perempuan. Pakaian orang perempuan bermakna pakaian biasa, cuma jangan pakai stocking dan niqab sahaja. 2 tu sahaja untuk pakaian ihram orang perempuan. Okey. Apabila kita dah masuk dekat tempat miqat tadi dengan kita lafaz dah niat, iaitu labbaika umrah, bermulalah pantang larang. Jadi pantang larang inilah yang perlu kita jaga, yang mana daripada miqat, daripada kita niat sehinggalah kita tahlul, barulah kita boleh lepaskan ihram tu. Lepas tu barulah kita boleh buat apa yang pantang larang tadi. Jadi ada beberapa pantang larang yang mana kita kena jaga betul-betul. Okey, pertama sekali, apabila kita telah pakai ihram dan kita telah niat di miqat, kita pertama sekali tidak boleh mencukur ataupun memotong segala bulu yang berada di badan kita, termasuk rambut dan sebagainya. Dan nombor 2, gambar seterusnya, iaitu tak boleh potong kuku. Kuku pun tak boleh potong. Dan seterusnya adalah gambar minyak wangi. Jadi kita tidak boleh mewangi-wangian. Okey. Sebelum kita nak berangkat ataupun sebelum kita sampai di miqat, kita dibenarkan untuk mewangian. Maknanya wangi di badan kita lah, dan sampai je di miqat dan kita niat di miqat itu, terus kita dah bermula dan tidak boleh pakai wangi-wangian daripada miqat sehinggalah kita turun. Okay, seterusnya untuk orang lelaki tidak boleh menutup kepala. Okey, dan untuk lelaki juga tidak boleh pakai pakaian berjahit. Maksudnya berjahit dah bercantum. Maksudnya ihram kita tu memang dah berjahit, tapi dia tak bercantum. Yang tak bolehnya berjahit dan bercantum. Dan seterusnya gambar love tu maknanya perkahwinan lah, berkaitan dengan perkahwinan, bermula dan sebagainya lah. Okey. Yang seterusnya iaitu akad nikah tak boleh, akad tentang cerai dan talak sebagainya tak boleh lah pada apabila kita dalam keadaan ihram.
Seterusnya tidak boleh memburu. Gambar burung tu bermakna tak boleh memburu. Jadi orang ihram ni tidak boleh memburu. Ya, zaman kita mungkin terasa tak ada apa, tapi zaman Nabi SAW dulu mereka memburulah sebab mereka nak makan apa. Jadi dalam ihram ni tidak boleh memburu. Okey. Seterusnya iaitu tidak boleh memotong dahan-dahan pohon ataupun mencabut rumput ke, tidak boleh. Jadi kita kena berhati eloklah. Okey, dan seterusnya untuk perempuan tidak boleh memakai tutup muka dan pakai stokin tangan. Inilah dia larangan-larangan yang mana kita kena jaga dalam masa kita berada dalam ihram. Okey. Selepas kita dah ihram semua dalam perjalanan, kita akan sampai contohnya di Jeddah, dan di Jeddah kita check out di bag apa semua dan terus kita ke Mekah. Dan apabila sampai di Mekah, pertama sekali kita bukan terus buat tawaf. Kita masuk check in dulu di hotel-hotel dan siap tu kita pakai dah siap semua, kita siapkan diri kita dengan wudu, kerana untuk kita buat tawaf ini kita kena ada wudu, kerana Nabi SAW kata apa, tawaf seperti solat. Jadi dia kena ada wudu untuk kita tawaf. Jadi bermula sekali kita kena pastikan kita ada wudu untuk kita buat tawaf. Dan untuk orang lelaki, dia kena sampai di tempat tawaf ni, dia kena jatuh buka bahu kanan dia supaya kita itulah cara untuk tawaf. Lupa tadi, sebelum kita tawaf, selepas pada kita niat tadi, kita disunatkan untuk baca perkataannya iaitu talbiyah. Talbiyah iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey. Jadi perkataan ini kita dianjurkan kena baca, sentiasa bacalah sehinggalah kita nampak Kaabah. Dan sehinggalah kita bermula di tempat tawaf. Okey. Tawaf ini kita bermula dengan Hajaratul Aswad. Hajaratul Aswad, maknanya kita bermula Hajaratul Aswad ni. Pertama sekali apabila kita masuk Hajaratul Aswad ni, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar lah. Nabi SAW sebelum masa bermula dia tengok Hajar Aswad, pertama sekali cara dia adalah dia mencium Hajar Aswad. Itu jika mampu. Tak mampu, Nabi SAW sentuh dengan tangan. Jika tak mampu juga, dia jauh sikit, dia ambil contohnya tongkat dia sentuh Hajar Aswad dan dia sentuh barang tu. Kalau dia tak mampu, dia hanyalah duduk di jauh, hanyalah mengangkat tangan dan membacakan Bismillah ya Allahu Akbar. Okey, Bismillah ya Allahu Akbar. Dan kita tahu 7 pusingan tawaf ini dengan 7 pusingan, dan kita bermula dengan Hajar Aswad dan akhirnya Hajar Aswad. Okey. Dan saya selalu sebut bahawa doa yang paling mustajab adalah time kita tawaf. Time tawaf, dan kita kena susun doa kita daripada sekarang lagi sehinggalah kita dapat masuk buat tawaf pertama tu, kita dah boleh huraikan doa-doa yang mana dalam buku hati kita tu, kita dah huraikan di sana dan kita doa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang sahaja doa, tak semestinya doa yang ditulis, dan doa-doa yang paling penting adalah doa daripada hati kita. Daripada hati kita. Okey. Dan kita akan pusing sampai ke rukun Yamani. Apabila sampai di rukun Yamani, maknanya dia punya bucu yang terakhir sebelum Hajaratul Aswad tu, kita disunatkan untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey. Jadi itu sahaja yang disunatkan. Kalau tak baca pun tidak ada masalah. Yang penting kita tawaf Baitul iaitu Kaabah tu sebanyak 7 pusingan. Okey, insya-Allah. Okey, setiap kali kita lalu di Hajarul Aswad, kita kena bacalah Bismillahi Allahu Akbar.
Selepas tawaf, kita disunatkan untuk solat sunat tawaf 2 rakaat, dan selepas tu kita minum air zam-zam. Selepas minum air zam-zam, kita pun terus pergi cari tempat Bukit Sa'i. Okey. Sa'i ni bermula daripada Safa dan akhirnya Marwah. Okey, Sa'i pula tidak memerlukan wudu. Sa'i hanyalah cukuplah kita sekadar, maknanya bukan sekadar, maknanya kita berada di Safa tu cukup untuk kita hanya pergi ke Safa dan balik daripada Safa ke Marwah, dan daripada Marwah pergi ke Safa. Tidaklah perlu maknanya ada semayang ke tidak. Jadi wuduk tadi hanyalah pada tawaf sahaja. Jadi apabila sampai ke sa'i ni tidak perlu ada wuduk dah. Okey. Dan apabila kita sampai ke Bukit Safa, kita pertama sekali kita akan baca 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita akan lafaz dengan abda'u bima bada Allahu bihi. Lepas tu kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Okey. Lepas tu kita disunatkan untuk baca, okey, setiap kali kita naik Bukit Safa dan Bukit Marwah kita baca iaitu inna safa, ayat iaitu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Okey. Perjalanan kita daripada Safa dan Marwah, di situlah tempat doa. Okey, di situlah tempat doa, dan apabila sampai di antara perjalanan itu, dia ada sekarang ni dia ada lampu hijau. Di antara Safa dan Marwah dia ada satu tempat lampu hijau, dan disunatkan di sana untuk kita berlari anak, lari-larian anak sekejap di sana, dan khas untuk orang lelaki lah. Dia boleh berlari anak kat situ di antara lampu hijau tu. Kalau tanya kenapa tu situ dulu tempat dulunya Bukit Safa dan Marwah ni di lembah situ. Lembah yang mana isteri Nabi Ibrahim alaihissalam masa dia mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam, di situlah dia lari. Di situ tempat sebab mereka lari, dan sebab tempat kan bagi apa? Lembah di situ, jadi dia ambil lajak lah kat situ. Jadi Nabi SAW pun lari juga di situ. Jadi kita hari ini lari bukan kerana hajar tu, tapi kita lari kerana Nabi Muhammad SAW pernah lari di situ. Jadi kita disunatkan untuk berlari. Okey, di antara Safa dan Marwah kita kena perbanyakkan doa lah. Mungkin ada doa yang tahu tadi tidak habis lagi, kita doa lagi di antara Safa dan Marwah. Okey. Dan macam mana kita nak kira 7 pusingan di sini, iaitu pusingan pertama Safa dan Marwah dikira 1, dan Marwah ke Safa adalah dikira 2. Okey, dikira 2. Bukannya Safa Marwah tu terus sampai Safa, bukan, tapi dari Safa ke Marwah adalah 1 dan Marwah ke Safa adalah 2. Begitulah dia, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, dan akhir sekali kita kena habiskan di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Okey. Dan rukun yang keempat, selepas pada kita selesai tawaf, kita disunat diwajibkan untuk maknanya kita kena tahlul. Okey, tahlul Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arham al-muhalliqin. Sahabat tanya, bagaimana yang pendekkan rambut ya Rasulullah? Rasul jawab, Allahumma arham lil muhalliqin. Sesungguhnya Allah akan merahmati orang yang cukur, mana botak lah. Dan sahabat tanya lagi kali kedua, wa qalu al-muqassirin ya Rasulullah, orang yang pendekkan rambut. Nabi kata, Allahumma arham lil muhalliqin. Dan yang kali tiga dia tanya lagi, barulah Nabi SAW kata, wal muqassirin. Bermakna 3 kali ganda orang yang botak kepala ini Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW
Doa semoga Allah merahmati kepada orang yang botak. Okey, ini khas untuk orang lelaki lah. Jadi di sana normal, orang yang botak ini normal. Pertama sekali apabila dia dah tahallul semua dia botak dan orang akan ialah biasalah normal ni botak ni. Tapi kalau kita tak botak ni menjadi satu benda orang tengoklah kenapa tak botak dia ni sedangkan dia buat umrah. Jadi peliklah kita kalau ada rambut kalau kita dalam keadaan selepas buat umrah tak botak. Okey. Yang paling penting bagi kita sebenarnya bukan itu. Itu adalah ingat ini adalah umrah pertama, kadang-kadang inilah umrah wajib kita kan. Yalah pertama lepas tu wajib pula. Allah merahmati kita dah buat daripada awal daripada sehingga akhir, rugilah kita tak dapat yang mana Nabi SAW doa semoga Allah merahmati kepada orang yang bercukur kepala. Dan ingat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana amalan kita, bukan kerana banyaknya amalan kita, tapi ingat masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rebutlah benda yang mana Allah Nabi SAW merahmati seorang hambanya jika dia cukur kepala. Okey, untuk orang perempuan pula dan untuk orang yang untuk yang mana dia nak pendekkan rambut, paling kurang adalah ujung jari lah, paling kurang ujung jari dan 3 helai rambut sudah memadai untuk dia potong tahlul rambutnya. Okey. Selesai masalah tu. Yang kedua, tahlul ni. Pertama sekali, untuk buat tahlul ni, bagi-bagi wanita lah. Jemaah wanita ni, dia dah jaga daripada awal, daripada perjalanan dia, jaga semua sehinggalah akhir dia nak tahlul tu untuk melepaskan ihram dia, dia sanggup buka aurat dia. Jadi bukannya saya nak cerita bahawa bukan di Bukit Marwah itu syarat untuk kita tahlul. Tidak. Tidak di Bukit Marwah tu. Tahlul ni di mana-mana saja tempat. Yang penting benda tu terjaga dan benda tu maknanya terjaga daripada aurat dan sebagainya lah. Okey. Nak ceritanya bahawa di Bukit Marwah itu bukannya wajib untuk kita tahlul. Jadi lagi-lagi untuk orang perempuan yang sebaiknya dia tahlul lah di rumah. Okey, maksudnya di hotel lah. Maksudnya di hotel. Dia tempat yang mana dia bebas untuk dia gunting rambutnya. Okey. Yang kedua adalah cara nak tahlul ni tidak boleh. Kalau contohnya, okey, saya ada atuk, saya bawa atuk saya, jadi saya kesian kat dia, jadi takkanlah dia nak buat, jadi kita tolong guntingkan rambut dia, jadi tak boleh di sana. Kita tidak boleh mentahlulkan orang lain kecuali kita dah tahlul. Sebab tu saya mengajak pada jemaah untuk orang lelaki kita pergi tahlul di barber. Dan begitu juga untuk orang perempuan, baiklah dia buat di hotel. Dan pertama sekali dia kena, orang yang nak tolong orang tu, pertama sekali dia kena tahlul dulu. Lepas tu baru boleh dia tolong orang lain. Dia tolong orang lain. Jadi dalam keadaan itu, itulah baru panggil sempurnanya tahlul dia. Bukan yang kita, maknanya orang nak tolong orang, kita terus tahlul orang lain. Kerana itu akan kena dam dia lah. Kena dam, okey. Dan itulah dia umrah. Inilah dia umrah. Setakat itu saja umrah kita. Maknanya pertama sekali bermasuk dengan dengan miqat, iaitu berniat. Lepas tu kita buat tawaf, lepas tu sa'i dan akhir sekali kita dengan tahlul, iaitu dengan tahlul. Okey. Jadi inilah dia cara buat umrah. Simple dan Ustaz rasa dia bukan satu benda beban yang bagi besar pada kita. Dan insya-Allah semoga yang paling penting kalau kita setiap ibadah ini dia mesti ada ilmunya. Dengan ilmulah berpanduan dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya-Allah semoga umrah kita kali ini mabrur insya-Allah fa insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi saya nak cerita sikit tentang perjalanan lah tentatif umrah untuk i'tikaf kita. Pertama sekali adalah insya-Allah kita akan terbang pada 8 Mac. 8 Mac ni dan package ni sampai 22 April lah kan. Jadi pertama sekali kita tahulah di sana Nabi SAW kata apa? As-safaru qita'atun minal azab. As-safaru qita'atun minal azab. Jadi
Oh, ada soalan. Okey. Sebelum tahlul tu boleh ke ulang, macam mana tu? Sebelum tahlul tu boleh ke ulang ke Ustaz atau batal wuduk bagaimana? Tahlul. Okey. Selepas kita tawaf tadi, tawaf, yang perlu kita ada wuduk hanyalah pada waktu tawaf sahaja. Tawaf. Lepas tawaf, kita solat sunat 2 rakaat, iaitu solat sunat tawaf. Lepas tu, tak perlu kita ada air semayang dah. Air semayang, wuduk ni hanyalah untuk tawaf sahaja. Sa'i tahlul tidak perlu untuk wuduk. Jadi, untuk wuduk, hanyalah kita kena jaga wuduk ni pada tawaf sahaja. Selepas tu, untuk sa'i dan tahlul tidak memerlukan wuduk. InsyaAllah. InsyaAllah. Jika kurang memuaskan jawapan, sila bagi soalan. InsyaAllah. Okey. Jadi sambung pada tentang program kita, iaitu insyaAllah hari ke-8 ni kita akan berada di KLA pukul 12.30 lah, tengah hari insyaAllah. Lepas tu saya ingin ingatkan bahawa kita akan naik insyaAllah dengan penerbangan Saudi Airlines, dan dia bagi pada kita 2 biji beg, 1 biji beg dengan kilonya 23. Jadi 23 tidak boleh buat 3 beg, tidak boleh buat 4 beg, tapi dia suruh 2 beg, tapi 2 beg tu dengan kilonya 23 dan 23. Okey. Dan insya-Allah pastikan pasport masing-masing ada dan visa dan sebagainya, insya-Allah. Okey, macam biasalah kita akan buat urusan check in check out sana, dan kita akan sampai pada malam itulah, malam Jumaat, malam Sabtu waktu Saudi lah. Waktu Saudi pukul 9.40 malam, dan insya-Allah kita keluar sana dalam pukul 11.30. Kita akan bertolak ke Taif, dan kita akan berada pada 9 hari bulan, berada di Taif 1 hari. Kita jalan, kita tengok pandangan Taif, dan insya-Allah on the way kita nak pergi ke Mekah, kita akan berhenti ke Qarnul Manazil. Di sanalah kita bermiqat, dan di sanalah kita pakai ihram, dan di sanalah kita akan mula kita punya niat untuk umrah kita, insya-Allah. Dan apabila kita sampai ke Mekah, kita akan pergi ke hotel. Lepas di hotel, lepas siap semua, dan terus kita akan buat umrah, dan kita berada di Mekah ini selama 34 hari. InsyaAllah kita akan berada di Mekah selama 34 hari. Dan insyaAllah hari raya 11 hari bulan, hari Khamis itu kita akan ke Madinah, dan kita akan berada di Madinah selama 3 hari. Ada ziarahnya, dan kita solat Jumaat di Masjid Nabawi, dan barulah kita kembali balik ke Mekah. Lepas tu di Mekah pun kita akan ada buat ziarah-ziarahnya di Mekah, dan insya-Allah pada 21 hari bulan kita akan berangkat ke Malaysia, insya-Allah. Wallahu alam. Jika ada soalan, dulu. Tidak kira tentang tentative program dan juga tentang umrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ana tak jumpa mana nak text, so Ana have to argue. Nak tanya, visa macam mana? InsyaAllah visa on process. So handover bila tu? Masa hari departure? Yes, insyaAllah. Baik. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Allah barik fikum. Lagi? Ada soalan lagi? Soalan tentang umrah ke? InsyaAllah boleh faham tentang umrah. Yang luar-luar, berapa orang semua ni? 15. Takut ada ni soalan dekat Facebook. FB tak ada suara. Dah settle dah? Ya.
Lagi ada soalan? Kita bagi pada jemaah untuk tanya soalan lagi. InsyaAllah untuk umrah iktikaf ni kita sebenarnya bagi maknanya ruang yang luas, sangat-sangat luas lah, dan banyak kita akan isi program masa kita iktikaf sana lah. Kita akan isi tazkirah dan sebagainya di Mekah nanti, dan begitu jugalah untuk ziarah. Dan bulan Ramadan ini memang kebanyakan bas dia hanya tidak ada boleh buat ziarah di Mekah. Okey, jadi sebab itulah kita buat ziarah, segala ziarahnya selepas raya insya-Allah. Okey, jadi untuk dalam Ramadan ni kita fokus betul-betul sebab nama pun package iktikaf, jadi kita fokus untuk memang kita nak duduk 10 malam terakhir di Masjidil Haram, dan kita nak iktikaf betul-betul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tulis kita dalam golongan orang yang dapat umrah mabrur, satu hal. Yang kedua, menjadi tetamu Allah. Yang ketiga, kita akan dapat iaitu iktikaf di Masjidil Haram. Apa kelebihan dia? Iaitu Nabi SAW kata dalam satu hadis, la tashuddur rihal illa bi thalath masajid. Jangan kamu bersungguh dengan 3 masjid. Jadi ulama ittifaq mengatakan bahawa iktikaf maknanya kita berada satu ibadah ni, maknanya ibadah iktikaf ni kita duduk di masjid, tidak keluar kecuali dengan hajat. Okey, duduk di sana. Ulama beriktifak, maknanya jumhur ulama mengatakan bahawa yang paling tepat iktikaf adalah di Masjidil Haram. Dan pahala dia kita tahu bahawa siapa yang solat di Masjid Palestin iaitu Masjid Al-Aqsa, maksudnya Masjid Al-Aqsa, 500 ganjaran pahalanya, dan di Masjid Nabawi 1000 pahalanya, dan Masjidil Haram dengan ganjaran 100,000 kali ganda. Okey. Jadi insya-Allah dengan iktikaf, dengan pahala yang kita buat kat sana, dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan banyak lagi ya. Jadi kita punya program nama pun package iktikaf ni, jadi jaranglah orang dapat. Biasanya orang akan dapat buat tawaf sunat, yang paling biasalah kalau hari biasa tawaf sunat, buat umrah kan, sedekah biasalah. Tapi satu ibadah yang mereka akan dapat iaitu yang insya-Allah jemaah ini akan dapat iaitu iktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf Masjidil Haram ni iaitu berada pada waktu 10 malam terakhir saja bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan rebut tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menulis kita semua dalam golongan orang yang beriktikaf pada Masjidil Haram insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan lagi? Boleh tengok siapa masuk. 16. Okey, kalau tak ada, Ustaz rasa dia 2 soalan tak ada ni. Pertama, mungkin dia terlalu faham apa yang Ustaz cerita. Yang kedua, tak faham langsung. Jadi kita doakan orang yang pertama lah, iaitu kita golongan orang yang semuanya faham tentang umrah kita insya-Allah. Tapi tak apa, kepada jemaah yang tikaf umrah, insya-Allah kalau ada soalan personal ke apa, insya-Allah kita boleh jumpa di KLIA sebelum kita bertolak sekali lagi ke Makkahul Mukarramah insya-Allah. Okey, solat di KLIA. Kita hari Jumaat, betul tak? Kita hari Jumaat. Jadi di KLIA ni untuk orang lelaki dia ada tempat sebenarnya. Ada tempat untuk solat Jumaat di KLIA. Dekat mana dia tempat posisi dia? Dekat parking kereta B. Atas sekali, tingkat atas sekali rooftop tu dekat
parking B. Parking B, orang lelaki di sana ada tempat solat Jumaat. Jadi kepada muslimin yang menghantar keluarganya, insya-Allah lah, jangan risau, kita boleh solat di kala A, insya-Allah. Kita akan solat bersama-sama di sana untuk kita permudahkan perjalanan kita, insya-Allah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Rasanya cukuplah untuk pagi ni untuk kita terangkan tentang perjalanan. Dan yang paling penting, ingatlah, kita pergi Masjidil Haram ni ataupun ke Saudi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rahmat Allah. Apabila rasa untuk mencari rahmat Allah ini, ingat Allah telah bagi satu garanti, iaitu satu manusia sahaja yang mana kalau kita ikut dia, Allah akan bagi. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Al-Imran. Okey. Allah SWT kata, jika sekiranya kamu mencari cinta Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan cintanya, dan Allah akan mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kita kena mengikut seorang manusia ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah bagaimana untuk beribadah atau berredha Allah melalui cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Rasanya cukuplah untuk pagi ni.